السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita raikan pada hari ini ialah Al-Fadhil Ustaz Mazli Malik pada Universiti Islam Antarabangsa yang menjadi tetamu utama kita. Dan seterusnya wakil-wakil pertubuhan yang hadir, hadirin dan hadirat sekalian. Sebelum kita memberikan laluan kepada tetamu kita, saya ingin berkongsi semangat bersama dengan tuan-tuan sekalian dan juga umat Islam keseluruhannya. Pada sehari dua ini kita boleh melihat suatu pendirian yang agak membanggakan. Walaupun tidak kesemuanya berhubung dengan isu penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lakaran kartun yang disiarkan sebuah akhbar di Denmark dan diikuti di Perancis. Reaksi yang begitu hebat yang telah diberikan oleh umat Islam di seluruh dunia, mungkin kecuali Malaysia. Kita dikecualikan, sebab kita ni sentiasa apa? Berkecuali. Dan kita bangga yang pertamanya dengan beberapa negara Islam, khususnya Arab Saudi, yang menarik kedutaannya dan menyatakan bahawasanya negaranya tidak pernah membuat pendirian yang sedemikian tegas, melainkan dalam isu yang dianggap terlalu melampau kerana menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepimpinan Arab Saudi menyatakan sesungguhnya Arab Saudi adalah sebuah negara yang tak boleh diugut dan tak boleh diancam oleh sesiapa. Demikian juga walaupun Libya negara dia begitu-begitu je, tetapi ada pendirian dia juga menarik kedutaannya. Seluruh kedutaan Denmark, Norway terancam di dunia ini. Badan-badan pertubuhan Islam memberikan amaran yang keras kepada negara-negara yang terlibat menyiarkan kartun yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dipahamkan pagi ini juga disiarkan berita rakyat Syria membakar kedutaan Denmark, dan dikatakan kerajaan Syria juga membiarkannya. Dan banyak lagi lah insiden-insiden lain, termasuk Indonesia yang begitu hebat. Dan lebih hebat lagi, ada menteri di Malaysia yang menyatakan kita minta rakyat-rakyat negara berkenaan bertenang. Apa yang dia nak tenang tak tahu. Ini adalah suatu reaksi yang menunjukkan kita adalah umat yang masih hidup. Walaupun kelihatannya kita ditekan dan ditindas sebegitu rupa, tapi ternyata bahawasanya kita adalah umat yang masih lagi bersedia untuk bangkit. Bayangkan rakyat Palestin boleh buat demonstrasi besar membantah isu ini dalam keadaan mereka tertekan, dan isu ataupun masalah yang dihadapi oleh mereka pun banyak.
Tapi sikap kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa didahulukan. Kerana ini bukan menghina mana-mana tokoh agama, tetapi ia menghina akar umbi agama, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Malaysia, hampir semua pertubuhan Islam tak menyatakan suatu pendirian yang tegas, hampir semua. Semua ingin menonjolkan suatu watak kita adalah gerakan yang lemah lembut. Kerana semua ingin menjaga kepentingan diri masing-masing. Tapi alhamdulillah, dunia Islam di luar kelihatannya sensitif dengan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan barat ini kadang-kala memang mereka memang patut diajar. Jikalah penghinaan ini tidak disertai dengan reaksi orang Islam, tentu lebih lagi daripada itu mereka akan lakukan. Itu yang pertama, dan saya harap tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian semua bersama-sama dengan kita mengikuti perkembangan ini. Dan alhamdulillah kita tak kemampuan, tapi saya fahamkan kita telah hantar surat bantahan pada kedutaan Norway dan Denmark bagi kita di sini, nyatakan bantahan terhadap apa yang berlaku. Berikutnya, hari ini kita mengingatkan, cuba untuk menerima pandangan mengenai perkembangan di Palestin berikutan dengan kemenangan Hamas. Ustaz Mazli Malik ini adalah sahabat baik anak, dan adalah orang yang mengikuti perkembangan dan mengkaji tentang Palestin ini dengan kajian yang baik. Dan berbagai-bagai usaha beliau dalam membantu Palestin. Dan kita berterima kasih kepadanya. Dan dengan kemampuan dan kewibawaan itu kita menjemputnya pada hari ini. Bagi anak, kita melihat bahawasanya Palestin, Hamas ini, pertama, dahulu ia berada pada peringkat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Seketika Hamas berada pada peringkat ayat ini, iaitulah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi, dan sesungguhnya Allah sangat berkemampuan sangat berkuasa untuk menolong mereka. Mereka itu orang-orang yang dikeluar daripada kampung halaman mereka, daripada negeri mereka tanpa sebarang sebab, melainkan semata-mata kerana mereka menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Jikalau Allah tidak menjadikan manusia ini tolak-menolak, yakni bergaduh, berperang antara satu sama lain, jika dunia ini tidak ada pertarungan, jika dunia ini tidak ada pertempuran, nescayalah akan dibinasakan rumah-rumah ibadat orang-orang Kristian, Yahudi dan masjid yang banyak disebut padanya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, dan Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Peringkat awal telah dilakukan, walaupun dan peringkat itu pun belum lagi selesai. Peperangan dengan Yahudi ini berterusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka pada satu peringkat yang baru, yang disebut oleh Allah berikutan selepas daripada ayat ini, yaitu alladzina immakkannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kedudukan di atas muka bumi, mereka dapat kuasa memerintah. Mereka itu mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, bagi Allah itu kembali segala urusan. Kalaulah sekiranya peringkat awal itu mudah untuk dilakukan, tentu peringkat yang kedua sangat susah. Ramai orang menyangka bahawasanya menguasai negeri lebih mudah daripada berperang menentang penjajah ataupun kufar yang masuk ke dalam negerinya. Sebenarnya tidak begitu. Kita mempunyai pengalaman dengan Afghanistan. Mereka begitu hebat ketika mereka berada di medan menentang Rusia. Tetapi apabila mereka diberikan kuasa memerintah, ternyata dugaan sebagai pemerintah, cabaran sebagai penguasa, telah melemahkan saf kedudukan orang Islam. Ujiannya tidak sama di antara menghadapi peluru Yahudi dengan menghadapi perancangan dunia keseluruhannya yang ingin membuktikan bahawasanya Islam yang diperjuangkan itu tidak mungkin mampu dapat berkuasa dan melaksanakan misinya, melaksanakan tanggungjawabnya, melaksanakan keindahan Islam yang mereka sebut selama ini. Kita bimbang pada peringkat ini lebih mencabar daripada peringkat yang sebelum daripadanya. Dan ini kita kena sedar. Kerana menjadi pemerintah tidaklah senang seperti mana menjadi seorang pengkritik kepada pemerintahan. Ramai orang hebat ketika dia tidak menjadi pemerintah, tetapi dia tidak hebat bila dia menjadi pemerintah. Bila ada pemerintah yang hebat dan adil, ramai, tak banyak bilangan jari untuk disenaraikan dalam sejarah sebagai pemerintah adil. Tapi ramai sejarah boleh sejarahkan tokoh-tokoh pejuang yang hebat di medan perang. Ramai orang boleh jadi. Tapi tak ramai orang boleh menjadi pemerintah yang adil. Tanggungjawab menjadi pemerintah jauh lebih susah. Sebab itu ramai orang yang diberi ujian dalam pemerintahan, mereka gagal. Kita tidak pernah mengharapkan besar daripada pemerintah-pemerintah orang Islam sama ada di mana-mana. Saya cakap umum. Tidak daripada Arab Saudi, tidak daripada Malaysia dan tidak daripada negara mana. Kita tak pernah harap pun mereka jadi macam Al-Khulafa Ar-Rashidin. Mustahillah sejarah itu mereka akan ulangi. Kita mengharapkan pemerintah-pemerintah ini boleh memberikan manfaat kepada orang Islam lebih banyak daripada mudaratnya. Itu. Kalau itu saja yang mereka berjaya lakukan, sangat baik untuk kita. Kalau mereka berjaya menjadikan mereka lebih bermanfaat daripada mudarat. Mereka lebih cintakan Islam. Terbukti cinta mereka apabila bertembung dengan kepentingan dunia. Dan Islam yang akan dikorbankan, mereka boleh berdiri bersama Islam. Sebab itu kita hormat apabila Arab Saudi menarik kedutaannya. Bukan itu senang, bukan suatu sikap yang senang. Dan menyokong, membiarkan rakyat di dunia barat, di Arab untuk memulaukan semua barangan Denmark. Dan kita patut lakukan, itulah kemampuan kita di sudut ekonomi. Dan banyak pemerintah Arab, alhamdulillah dalam isu ni nampaknya ada perasaan mereka menyokong pemulauan dan membiarkan rakyat memulauannya dan membiarkan kempen pemulauan itu berjalan. Alhamdulillah. Berikutnya, kita kena tahu apabila seseorang itu berkuasa dan ingin melaksanakan Islam seperti Hamas ni, tak mustahil akan ada banyak kelemahan-kelemahannya. Cuma secara umumnya, hadirin dan hadirat sekalian, kita ingat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, apabila dia tinggalkan Bani Israel pergi bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka dipengaruhi oleh Samiri. Samiri ni, dia telah ambil emas yang dirampas daripada kaum pengikut kaum Firaun, iaitu Qibti, dicampurkan dengan tanah yang dia lihat kesan daripada malaikat Jibril, lalu jadilah anak lembu dan kemudian mengeluarkan suaranya. Lalu Bani Israel telah menunggu Nabi Musa. Nabi Musa lewat pulang. Mereka sangka Nabi Musa tersesat, cari Tuhan tak jumpa.
Padahal Bani Israel ni, Yahudi ni, dia lihat berbagai-bagai mukjizat. Yahudi ni lihat macam-macam mukjizat. Belah laut lah, manna wa salwa, semua. Ketika mukjizat, ketika semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah turun untuk mendera Fir'aun agar dia tunduk kepada Allah. Bani Israel tengok tu semuanya. Tapi mereka tak tahan. Yahudi ni bukan satu jenis bangsa untuk bersidang kan dia. Dia memang tak jadi. Bani Israel pun begitu, dia terus ingkar kepada Musa. Dan satu lagi bagaimana yang selalu saya sebutkan, semua mukjizat yang bersifat mengejut dan mengejutkan orang tidak bertahan lama. Sebab itu mukjizat Nabi ialah Quran. Ia bukan mengejutkan manusia, tapi menggerakkan minda supaya ia berfikir dengan cara yang betul. Sebab itu orang Melayu seketika kononnya Quran hilang. Quran hilang, semua insaf, ada yang taubat, tapi 3 bulan. Lepas tu apa pula kejadian, apa pula? Taubat 4 bulan. Sebab semua mukjizat, kejadian mengejut, dia takut secara terkejut, dia tak tahan lama. Kenapa para sahabat Nabi tahan lama? Mereka bukan buat keputusan Islam terkejut. Keputusan mereka setelah puas berfikir tentang kebenaran ini. Tidak ada jawapannya melainkan agama. Sebab itu mukjizat terbesar Nabi ialah Quran. Ia bukan mendatangkan suatu kejutan, tapi ia menggerakkan pemikiran, jiwa. Sehingga jiwa tu yang buat keputusan secara rasional. Walaupun ketika mereka disiksa, batu berada atas dada mereka, mereka disiksa di tengah panas, mereka terus beriman. Kerana iman mereka bukan terkejut. Iman mereka ialah daripada keputusan yang nekat. Ini bezanya. Bani Israel tak. Nabi pergi, apabila mereka balik, Nabi Musa balik, Nabi Musa tengok mereka telah menyembah anak lembu. Saya ingin tonton kongsi perasaan Nabi Musa alaihissalam. Kadang nanti kemudian perasaan Nabi Musa alaihissalam apabila Nabi Musa alaihissalam pulang dan dia lihat kaum dia menyembah lembu. Apa kata dia? Quran kata, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltu amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ya ibna innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Apa maksud? Ini dalam surah Al-A'raf ayat 150. Allah kata, apabila Musa pulang kepada kaumnya dalam keadaan marah dan duka cita, punya lama dia berjuang, balik-balik mereka ni sembah lembu, sudah ada mukjizat macam-macam tengok. Dia tinggalkan mereka supaya dijaga oleh Harun, saudaranya Harun alaihi salam. Dia tengok mereka semua lembu, dia kata bila dia balik, dia duka cita, dia kata wahai, qala bi'sa ma khalaftumuni, alangkah buruknya kamu telah menyanggahi aku sepanjang aku tak ada. A'ajiltu amra rabbikum, kamu ni tergesa-gesa tentang urusan Tuhan kamu. Dia pun ambil alwah, semua wahyu-wahyu yang bertulis yang Tuhan bagi kat dia, dia campak. Tuan-tuan bayangkan campak. Campak tu bukan kena campak, terlalu marah sampai lupa. Macam kita kalau campak Quran, serius tau. Tapi Quran cakap dia campak, jadi apa ni tak guna lah. Aku pergi susah-susah. Quran kata, wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dia pegang kepala Harun. Dia nak marah, tak tahu nak marah kat siapa. Dia marah siapa? Kat Harun, kerana Harun lah yang dia tinggalkan untuk jaga mereka. Dia pegang, dia tarik mari kepada dia. Dengar kata-kata Harun. Kata-kata ni penting. Kata Harun, kata Nabi Harun alaihi salam, ya ibna innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani
fala tushmit biyal a'da wala taj'alni ma'al qaumil zalimin. Wahai anak kepada ibuku, ni saudaraku, sesungguhnya kaum itu telah menindasku. Yang ni Bani Israel tak dengar cakap aku. Aku cakap mereka lawan. Wa kadu yaqtulunani, hampir mereka membunuhku, bukan aku tak halang. Fala tushmit biyal a'da, jangan kau buat satu perbuatan kerana nak marah kepadaku dengan suatu tindakan yang menyebabkan musuh-musuh suka terhadapku. Jangan kau buat suatu perbuatan yang menyebabkan musuh suka dengan kita. Dan jangan kau jadikan aku di kalangan orang-orang yang saleh. Maksudnya kita kalau nak marah sama saudara Islam kita, yang bersama semangat Islam dengan kita, jangan buat satu tindakan yang akhirnya musuh suka. Mungkin apabila dia memerintah dia ada tak kena, tapi jangan kita berikan suatu kritikan yang menyebabkan Amerika puas, Barat puas, kita pula bagi ke atas. Jangan. Inilah yang Nabi Harun kata, kau nak marah, jangan buat satu tindakan yang musuh-musuh kita sukalah dia tengok apa yang kau buat kat aku ni. Padan, yang ni pun yang kita mau. Akhirnya Musa sendiri pergi pukul Harun, padan. Sebelum ni mereka nak pukul tak dapat, dia Musa sendiri pukul. Maka apabila menangnya suatu gerakan Islam, kuatnya suatu gerakan Islam, hendaklah suatu tindakan kita terhadapnya bukan menambahkan kelemahannya, tetapi hendaklah kita menyokongnya bagi membantu urusan menegakkan agama yang dilakukan oleh gerakan berkenaan. Dengan kita tahu dia ada kelemahan, melainkan apabila dia telah menyanggah usul dan prinsip Islam, dan dia telah menyanggah usul-usul penting agama, ketika itu kita kritiklah. Kita jangan samakan dengan agama. Tapi kalau dia ada kelemahan yang dia tak mampu untuk atasinya, dan dia berusaha tapi tak mampu, berbeza dengan gerakan Islam, memang dia tak mau atasi kelemahan tu, dia suka dengan kelemahan tu, itu tak, kita tak bersekongkol. Tapi kalau dia berusaha untuk menegakkan yang terbaik tapi dia gagal, fala tushmit bil a'da, jangan kamu buat satu tindakan yang musuh suka dan kamu buat tindakan itu pada musuh saudara kamu. Ini penting dalam semua tindakan kita, dan kita juga disuruh doa kepada Allah Ta'ala supaya jangan Tuhan berikan kepada kita suatu kejadian yang mana musuh kita suka dengan kita. Kita ada musuh dalam hidup ni, kita doa supaya Allah Ta'ala tak tushmit bil a'da. Ya Allah, janganlah kau turunkan pada aku ni satu benda yang musuh jadi suka. Padan ni aku duduk tunggu. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala dijauhkan. Kita ada umat Islam di Palestin, dan duka cita sekali ketika orang Palestin sibuk baling batu tentang Yahudi, kita punya anak muda kita sibuk dengan menentang. Tambah mana? Kita punya, ketika rakyat Palestin sibuk dengan semua perkara ni, kita akan tengok bahawasanya di Malaysia ni, kenapa kita tak ada bantahan? Sebab ini satu kejayaan yang selalu kita sebut. Hiburan yang melampau ni, melebihi had, dia bagaikan suatu candu. Bila dia kena, dulu Cina komunis, dia tulis, dia kata agama adalah candu. Dia kena, dia lali, dia tak percaya Tuhan. Tapi yang sebenarnya hiburan tu candu. Bila dia kena hiburan, tak mustahil peminat akademi Fantasia membantah isu Palestin. Tak kena mengenal dengan dia. Walaupun mereka membantah kerana Mawi pada pusingan pertama dikeluarkan, tapi mereka tak bantah untuk rakyat Palestin, dan mereka tak bantah pun. Sahabat tak panas, tak hantar. Kita pun tak tengok reaksi orang Malaysia hanya baca sahabatnya, bukan ada bantahan bang. Satu dua surat. Sebab kita dicandukan. Candu ni lebih berkesan daripada kena ketuk tiap hari. Sebab negeri Indonesia dan Indonesia ni miskin lah. Ada. Kadang-kadang tak ikut peraturan pun, lintas laut terjun macam tu ya. Tapi bila orang hina Nabi dia sensitif lah.
sensitif lah. Ada nilai dah. Dan ini kita tak ada. Dan inilah yang kita duka cita, kerana kita, sebab tu kita minta kesedaran tuan-tuan semua. Program-program hari ini Palestin ini penting supaya tuan-tuan dapat melihat tanah suci Islam ini daripada orang yang mengkaji. Dan saya hanya membuka majlis ini. Dan akhirnya sekali lagi berterima kasih atas kesudian Ustaz Mazli untuk hadir. Dan kita akan tengok banyak tayangan dia ni. Dan dia ni pergi banyak, pergi ke Lebanon, pergi ke merata persidangan Perancis, Palestin, untuk membantu rakyat Palestin dan mengikuti perkembangan isu Palestin. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Dah duduk bawah. Tak ada main dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mula berbicara, kalau boleh kita lihat sesuatu yang kita tak nampak dekat buletin utama, dekat edisi siasat dan juga akhbar-akhbar. Dia akan tayangkan macam mana Israel boleh takut sangat dengan Palestin. Gambar-gambar yang tuan-tuan akan dapat saksikan, insya-Allah. Nombor 5 boleh? Nombor 5. Oh ni. Betul. So kata. Itu gambar antara tentera Israel yang kena tembak, dibuat lari. Dia takkan tunjuk dekat sok gambar. Kereta kebal Israel diletupkan. Kereta perisai Israel yang bawa tentera dia diletupkan. Dan berita ni tak masuk dalam berita kita. Sokongan terhadap Hamas, patut mereka menang besar. Dan sehinggakan waktu syahidnya Syekh Ahmad Yassin yang berada di jalan raya, dia estimatkan hampir 2 juta. Ini Dr. Abdul Aziz Rantisi, merupakan pengasas Hamas, yang mati selang sebulan selepas Syekh Ahmad Yassin. Antara komando-komando mereka yang kebanyakan berumur bawah 25 tahun saja. Roket-roket inilah yang telah membawa orang-orang Yahudi meninggalkan Gaza, dan bukannya perjanjian damai. Dan roket tu dia buat dekat rumah sendiri ya. Satu hebat-hebat orang-orang Palestin. Itu bukan pengkebumian Sharon tadi ya. Dia masih lagi dekat hospital. Dah mati pun mereka masih kekalkan simpan dekat hospital. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Asri, kerana saya rasakan merupakan antara individu dan juga kalaulah boleh dikatakan Institut Ibn Qayyim Jauziyah sebagai sebuah pertubuhan Islam yang pertama telah memberi telefon kepada saya sejurus selepas kemenangan Hamas dan minta untuk kita kongsi bersama mengenai kemenangan Hamas di Palestin. Apa yang berlaku sebenarnya telah mengejutkan dunia. Saya teringat bagaimana mak mertua saya di Kok Diang, dia ni membaca tak boleh, menulis pun tak boleh. Tapi dalam balik baru ni dia tahu kita duk pergi buat kerja Palestin dan sebagainya. Balik baru ni dia tanya, dia kata, Hamas ni menatang apa? Kata, kapiak kau orang Islam. Jelas menunjukkan bahawa apa yang berlaku di Palestin mengejutkan dunia. Sampaikan Bush, sejurus kemenangan Hamas, terus membuat sidang akhbar, media conference khusus tentang kemenangan Hamas. Dan begitu dengan Ehud Olmert yang merupakan pemangku jawatan Perdana Menteri Israel. Hamas menang saja terus buat satu sidang media khusus tentang kemenangan Hamas. Kita lihat parti-parti Islam sebelum Hamas, sama ada di Turki ataupun di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, ataupun di mana-mana negara, di Algeria baik, atau di Malaysia pun pernah memenangi Kelantan dan Terengganu. Amerika tak pernah kisah, Israel tak pernah kisah. Tetapi apa yang berlaku di Palestin menyebabkan seluruh dunia terkejut. Sehingga kan wakil EU, Presiden Perancis, semuanya sibuk memperkatakan tentang kemenangan Hamas.
Jadi ada sesuatu yang menarik di sebalik isu ini yang saya rasa perlu kita kongsikan bersama, dan perlu kita ambil peduli seperti mana kata Ustaz Asri, bahawa apa yang berlaku ni bukanlah orang lain, mereka juga orang Islam, dan apa yang berlaku di bumi Palestin bukanlah jihad orang lain tetapi juga jihad umat Islam. Bagaimana Syekh Khalid Mish'al merupakan ketua Biro Politik Hamas yang berada dalam buangan. Dia tidak boleh pulang ke Palestin, pernah mendiami Jordan, kemudian dihalau daripada Jordan dan kini masih menetap di Syria. Mengatakan mesejnya kepada umat Islam, beliau mengatakan sepatutnya umat Islam rasa bersyukur dengan rakyat Palestin, kerana rakyat Palestin telah mewakili umat Islam seluruh dunia untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, untuk mempertahankan bumi Palestin, dan untuk berhadapan dengan musuh nombor satu umat Islam, iaitu golongan Zionis. Jikalau kita lihat pada hari ini, dengan peluang yang diberikan kepada saya, kita akan ada dua bahagian ceramah. Ceramah pertama kita akan kupas seperti mana tajuk, kemenangan Hamas, prospek, sebab dan pembacaan di waktu akan datang. Dan yang kedua berkaitan dengan isu yang paling besar, iaitu isu Masjid Al-Aqsa yang bila-bila masa saja hendak dirobohkan. Dan kalau mengikut perencanaan pertubuhan-pertubuhan pengganas Zionis, mereka meletakkan tahun 2007 sebagai tahun untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan membina apa yang mereka namakan sebagai kuil. Jadi umat Islam perlu disedarkan tentang perkara ni. Bukan sekadar perlu disedarkan, malah perlu bertindak. Kalau kita lihat penceramah mempunyai mereka punya bidang masing-masing, dan bagi saya ingin mewakafkan diri saya untuk Masjid Al-Aqsa sebelum ianya terlambat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merujuk kepada isu Palestin, saya rasa tak perlu untuk saya mengupas isu Palestin daripada awal. Kebanyakan kita dah tahu tentang benda ni. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kesedaran Islam. Dan ini merupakan kali kedua saya ke Ibn Qayyim untuk cerita tentang Palestin. Yang kali pertama tahun 2001, kalau tak silap saya, waktu tu masih satu tingkat lagi. Dan saya berharap bahawa isu Palestin, kalau ada lagi orang-orang yang masih mengatakan bahawa isu Palestin merupakan isu antara orang Arab dengan orang Israel, berebut tanah, tak reti menyelesaikan masalah, orang ni saya umpamakan orang yang tak reti membezakan di antara lembu dengan kuda. Dia tengok lembu, dia kata kuda. Dia tengok kuda pun, dia katakan lembu juga. Maksudnya orang tak cukup akal. Jadi pada kita, golongan yang mempunyai semangat Islam yang tinggi, saya yakin semua jelas. Isu Palestin merupakan isu pertamanya perampasan tanah umat Islam oleh rejim Zionis, lalu ditubuhkan negara haram Israel. Isu rakyat sebuah negara yang telah dihalau daripada tanah air mereka, dan lebih besar daripada itu, isu untuk memecah belahkan umat Islam, dan isu berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan juga masjid ketiga suci umat Islam. Ketika Hamas menang, ketika munculnya Hamas pada tahun 1987, ramai yang tertanya-tanya, Hamas dari mana datang? Itu tahun 87. Kemudian ketika Hamas menang pilihan raya baru ini, ramai lagi yang bertanya-tanya. Dia kata, macam mana Hamas menang ni? Dia kata. Dan ramai yang sangkakan Hamas menang dalam kerja satu hari. Tidak. Hamas tidak muncul dengan tiba-tiba. Hamas tidak menang dalam keadaan yang tergesa-gesa. Malah perjuangan Hamas kalau kita lihat, dia mempunyai sejarah yang panjang. Hamas ditubuhkan pada 14 Disember 1987. Di atas suasana masyarakat yang inginkan sebuah gerakan yang dapat menggantikan PLO, pimpinan Yasir Arafat, yang telah mula lesu, yang sudah tidak kuat lagi untuk berlawan dengan Israel dan sudah tidak mampu untuk memerdekakan bumi Palestin. Pada waktu itu Hamas muncul merupakan kerja selama 20 tahun. Hasil usaha Syekh Ahmad Yassin yang kita lihat tadi. Seorang yang lumpuh, seorang yang hanya boleh menggerakkan kepalanya saja. Tangan dia pun dia tak boleh angkat. Gerak seorang yang lumpuh boleh menggegarkan seluruh negara, malah boleh menggegarkan dunia. Hamas, sebelum munculnya Hamas,
adalah berakar daripada gerakan Ikhwanul Muslimin. Yang mana gerakan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1948 ketika rejim Zionis dalam usaha untuk menubuhkan sebuah negara Israel di atas bumi Palestin berdasarkan pada resolusi League of Nations tahun 1947, 29 November. Resolusi 131 yang membagikan dua negara, Palestin kepada negara Yahudi dan negara umat Islam. Gerakan Ikhwanul Muslimin daripada Mesir telah datang untuk berjihad menentang kaum Zionis. Kaum Zionis yang dibantu oleh tentera British dan tentera Amerika bagaimanapun telah dapat mengalahkan tentera-tentera Mesir ini dan juga rakyat Palestin. Dan lebih mengharukan lagi, tentera Mesir yang kebanyakan terdiri daripada sukarelawan Ikhwanul Muslimin sebenarnya hampir memenangi peperangan. Jikalau tidak, dengan arahan daripada British, kerajaan Mesir telah menarik balik mujahidin-mujahidin tersebut, lalu mereka dipenjarakan. Dan Hassan al-Banna sendiri telah dibunuh di atas usahanya untuk membebaskan bumi Palestin. Nah, kalau kita lihat, Ikhwanul Muslimin tidak berhenti setakat itu. Perjuangan mereka berterusan. Sehinggalah kita lihat bagaimana mereka berjaya mempengaruhi negara-negara Arab yang pada waktu itu dipimpin oleh Jamal Abdul Nasir. General Jamal Abdul Nasir yang muncul dengan ideologi kebangsaannya, menyeru orang Arab untuk membebaskan Palestin. Peperangan Jun 1967 merupakan peperangan kemuncak di antara negara-negara Arab dengan Israel yang dibantu oleh Amerika. Hasilnya mereka kalah. Syekh Abdullah Nasir Ulwan di dalam bukunya Al-Qadiyah Al-Filistiniyah wal Muslimun telah menceritakan sebab-sebab kekalahan tentera-tentera Arab. Malam sebelum mereka diserang tu, mereka sibuk menghadiri konsert Ummu Kalsum. Betul lah kalau macam kata Ustaz Asri, hiburan itu menjadi candu. Dan pada malam itu mereka bermabuk-mabukkan. Siangnya dalam keadaan mereka masih lagi mabuk dan lalu mereka telah diserang oleh tentera-tentera Israel dan juga tentera-tentera Amerika Syarikat yang telah menandakan kekalahan negara-negara Arab berasaskan ideologi kebangsaan untuk membebaskan bumi Palestin. Kesannya apa? Dua kesan utama. Gaza dan juga tebing barat diambil, dijadikan sebahagian daripada negara Israel yang besar. Sebahagian daripada cita-cita Israel, sebahagian daripada cita-cita Zionis untuk menegakkan negara Israel Raya, yang termasuk di dalamnya Madinah dan juga Iraq dan juga Syria dan juga negara Mesir. Dan kesan kedua yang paling besar lagi, Masjid Al-Aqsa telah ditawan oleh tentera Israel dan tembok Al-Buraq di sebelah barat Masjid Al-Aqsa telah dijadikan sebagai tembok menangis mereka, ataupun mereka namakan sebagai kotel. Hal ini tidak membantutkan usaha Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin telah menumpukan usaha mereka untuk mendidik masyarakat. Ada di antara anggota-anggota mereka yang terlibat dengan gerakan jihad pada waktu itu telah menubuhkan PLO. Dan pada tahun 1975 mereka telah menubuhkan gerakan Fatah. Mungkin dia bertanya, Ustaz, gerakan Fatah berpunca daripada Ikhwan Muslimin? Ya. Malah Yasser Arafat sendiri merupakan orang yang telah membesar rapat dengan Ikhwanul Muslimin. Tetapi akhirnya mereka telah terpengaruh dengan ideologi kebangsaan. Yang lebih kejam lagi, apabila Arafat telah mengecilkan isu Palestin daripada isu umat Islam kepada isu rakyat Palestin. Lebih kecil lagi beliau menjadikan isu Palestin kepada isu PLO. Lebih kecil, lebih kejam lagi beliau menjadikan isu Palestin sebagai isu Yasser Arafat sahaja. Dan kita lihat bagaimana beliau berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Pentingnya beliau tidak berada di Palestin, hanya berperang daripada luar saja. Dan terakhir beliau telah berpindah ke Libya sebelum tahun 1993. Apa berlaku kepada gerakan Ikhwanul Muslimin? Mereka menumpukan usaha mereka di masjid-masjid, membina para pemuda. Dan di dalam usaha ini Syekh Ahmad Yasin telah memberikan jasa yang amat tidak terhingga di dalam mendidik pemuda-pemuda Islam yang akhirnya membentuk gerakan Hamas. Selama 20 tahun beliau yang lumpuh daripada hujung jari sampai ke leher, berpindah satu masjid ke satu masjid untuk mendidik anak-anak muda. Bermula dengan kelas-kelas tahfiz Al-Quran, bermula dengan kelas-kelas akidah, khutbah-khutbah dan ceramah,
dia berjaya membina generasi-generasi untuk membebaskan Palestin. Kesannya pada tahun 1987, kemuncak rakyat Palestin sudah muak dengan keganasan Israel yang mereka ingin memerdekakan negara mereka. Daripada masjid-masjid mereka telah keluar ke jalan raya. Maka terletuslah apa yang dinamakan sebagai intifadah. Intifadah pertama dinamakan Intifadatul Masajid ataupun Intifadah Masjid-Masjid. Kerana apa? Kebanyakan pemuda-pemuda ini keluar daripada masjid-masjid, pergi ke tengah jalan untuk mencabar tentera-tentera Israel. Bagi Israel ini merupakan satu suasana baru di dalam perjuangan rakyat Palestin. Pertamanya, ia berlaku daripada dalam Palestin. Dan kedua, ia berlaku di seluruh bumi Palestin. Israel tidak tahan dengan apa yang berlaku. Kerana intifadah bukan hanya melibatkan batu, tetapi juga melibatkan pemuda-pemuda yang telah melancarkan serangan-serangan ke atas tentera-tentera Israel. Mereka keluar untuk berhadapan dengan tentera Israel. Tiap-tiap hari dah akan berlaku kerugian nyawa di pihak Israel sendiri. Sebagai bangsa yang takutkan mati, apa yang berlaku telah menggegarkan negara Israel, sehingga menyebabkan Israel terpaksa mencari satu strategi. Lalu dia berjumpa. Apakah strategi tersebut? Mencari orang Palestin sendiri untuk menghalang kebangkitan intifadah. Lalu dia telah bertemu dengan Yasir Arafat. Yasir Arafat telah diberikan jawatan sebagai Presiden Palestine Authority ataupun pihak berkuasa Palestin, yang mana beliau telah dihadiahkan tebing barat dan Gaza dalam kuasa yang penuh terhad. Beliau boleh memerintah dalam urusan kebajikan, hospital, penerangan sahaja. Adapun hubungan luar, persenjataan tidak dibenarkan. Malah penempatan-penempatan Israel, penempatan-penempatan Yahudi di tebing barat dan Gaza, Palestine Authority ataupun pihak berkuasa Palestin tidak boleh kacau. Di atas dasar inilah, pada tahun 1993, apabila berlakunya perjanjian damai Oslo, Hamas menolak. Kerana perjanjian tersebut sebenarnya merupakan satu penghinaan terhadap rakyat Palestin dan penghinaan terhadap umat Islam. Lebih menarik lagi, Yasir Arafat yang telah diberikan kuasa tersebut, diberikan satu tugas yang amat menarik. Tugasnya adalah untuk menangkap pejuang-pejuang Palestin, menangkap pejuang-pejuang Hamas dan memenjarakan mereka, dan ada di antara mereka yang telah dibunuh. Hamas telah melalui fasa ini dengan penuh kesabaran. Di antara tahun 1993 hingga tahun 2000, Hamas terpaksa menghadapi bukan hanya sekadar Israel, tetapi juga terpaksa menghadapi orang-orang Palestin, orang-orang Yasir Arafat. Ditangkap saban hari, dipenjara, ada disiksa, dan ada di antara mereka yang telah dibunuh. Tetapi Hamas mengambil satu tindakan yang amat menarik. Berdasarkan akidah, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Iaitu umat ini adalah umat yang satu. Hamas tidak menyerang balas kepada Yasir Arafat dan juga Palestine Authority. Apa yang Hamas lakukan? Hamas melakukan hubungan tiga segi. Jikalau pihak berkuasa Palestin ataupun Yasir Arafat menyerang mereka, mereka tidak akan balas, tetapi mereka akan menyerang pihak Israel. Semakin kuat penangkapan dikenakan ke atas Hamas, Hamas akan menyerang mereka. Jadi Hamas terus ataupun berterusan menjadi sebuah gerakan jihad daripada sebuah gerakan di masjid-masjid saja. Sehinggalah tahun 2000. Tahun 2000 apa yang telah berlaku? Intifadah Al-Aqsa. Ariel Sharon yang kita nampak tadi, tuan-tuan tahu apa gelaran dia dekat Israel? Orang Yahudi sendiri panggil dia apa? Tahu gelaran dia? Agak-agak rupa dia macam rupa apa? Tak ada lah macam tu. Mereka panggil dia bulldozer. Ariel Sharon, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dia ni penjenayah semenjak kecil lagi. Dia mula masuk tentera umur dia 14 tahun. 14 tahun dia masuk tentera, sebuah pertubuhan pengganas namanya Pertubuhan Haganah. Umurnya 20 tahun, beliau telah mengetuai satu unit komando tentera Israel yang bertujuan menyerang perkampungan orang-orang Islam. Umurnya 25 tahun, beliau telah dilantik untuk mengetuai satu brigade angkatan tentera. Beliau seorang yang telah mula membunuh
orang Islam semuanya umurnya 14 tahun lagi. Tangannya dipenuhi dengan darah-darah Islam, semuanya umur 14 tahun lagi. Ribuan umat Islam telah dibunuh oleh Ariel Sharon, dan dia telah dilantik untuk menjadi Perdana Menteri. Dilantik saja menjadi Perdana Menteri, apa yang beliau lakukan? Beliau telah melakukan lawatan sambil belajar ke Masjid Al-Aqsa dengan penuh berkasut dan ditemani dengan lebih 400 tentera yang lengkap bersenjata dan juga berkasut. Mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, mengotori Masjid Al-Aqsa. Umat Islam bangkit, berlaku pertempuran, dan terletusnya intifadah kedua tahun 2000. 28 September tahun 2000 berlakunya intifadah yang dinamakan sebagai Intifadah Al-Aqsa. Pada waktu ini pihak PA, pihak Yasir Arafat telah kehilangan sokongan daripada rakyat. Yang pertamanya, sudah tidak percayakan lagi kepada Yasir Arafat dan juga kepada pihak PA. Dan yang keduanya, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan perjanjian damai dengan Israel. Dan yang ketiganya, rakyat sudah muak untuk berbicara tentang damai dalam keadaan semakin hari umat Islam dihina dan mereka perlu mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kesannya Hamas telah menjadi pilihan mereka. Tahun 2000 telah menyaksikan bagaimana gerakan Yasir Arafat sendiri, gerakan Fatah, telah tidak percaya dengan Yasir Arafat lagi, lantas menubuhkan sayap ketenteraan mereka untuk bersama-sama dengan gerakan Hamas menentang Israel. Daripada tahun 2000 hingga tahun 2005, suasana di Palestin merupakan suasana baru, iaitu bukan lagi Israel yang menyerang, tetapi umat Islam yang menyerang semula Israel. Dan ini kemuncaknya kita lihat pada September 2005, Israel terpaksa berundur daripada Gaza. Ada orang mengatakan Sharon pengganas Yahudi yang berjasa kepada rakyat Palestin. Dekat utusan Malaysia, utusan Minggu lah. Saya rasa orang ni sama ada akal dia tidak cukup ataupun cermin matanya terlampau tebal untuk membaca apa yang berlaku. Beliau silap. Tentera Israel ketika berundur bukan kerana perjanjian damai, bukan kerana Sharon orang yang baik, tetapi kerana untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang Israel, nyawa-nyawa tentera Israel yang tiap-tiap hari menjadi mangsa roket-roket Al-Qassam yang kita telah tunjukkan tadi. Tiap-tiap hari dilancarkan serangan ke atas mereka, menyebabkan mereka tidak bertahan. Akhirnya Gaza berjaya dimerdekakan. Tetapi harga untuk tersebut amat mahal. Kita lihat bagaimana perjuangan Sheikh Ahmad Yassin, seorang yang lumpuh seluruh tubuhnya, masuk penjara 3 kali, penjara Israel, sehingga akan menyebabkan mata sebelahnya buta dan telinga sebelahnya pekak. Dan suaranya pun tak berapa dengar sangat. Dekat dalam buku Syekh Ahmad Yassin tu ada diceritakan. Tetapi untuk menyerah tidak sekali. Bayangkan kita yang segar bugar ni, kalau ditangkap, diseksa dan sebagainya, macam-macam pengakuan kita akan buat. Tetapi tidak Syekh Ahmad Yassin. Disuruh sikit saja diminta pada Syekh Ahmad Yassin untuk lepaskan dia, iaitu tanda tangan minta permohonan supaya dia dibebaskan tanpa syarat. Dia tak mau. Dia kata bukan aku punya tabiat untuk meminta daripada Israel. Kalau Israel nak, Israel minta dengan aku. Itu sikap seorang mujahid. Lantas apa yang berlaku? Kita lihat pada 24 Mac tahun 2004, ketika pulang daripada solat subuh, beliau nak keluar daripada masjid. Orang lumpuh subuh pergi solat di masjid. Ketika selesai solat, anaknya nak tolak dia keluar daripada masjid. Pada waktu tu dah dengar bunyi helikopter Apache. Helikopter Apache, helikopter tercanggih di dunia yang dimiliki oleh kerajaan Israel, yang mana helikopter itu pada waktu itu telah digunakan oleh komando-komando terbaik Israel yang ditugaskan untuk membunuh Syekh Ahmad Yassin. Anak dia cakap pada dia, "Ayah, di luar tu tentera sedang tunggu ayah. Perlukah kita keluar?" Kata Syekh Ahmad Yassin, "Kita keluar. Kalau mereka cari, aku di sini. Datanglah cari aku." Mereka keluar, tak beberapa meter daripada masjid, 2 misail telah dilepaskan dan Syekh Ahmad Yassin telah terkorban syahid. Kita doakan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama selepas itu, beliau digantikan oleh Dr. Abdul Aziz Rantisi, seorang doktor perubatan yang sebenarnya merupakan pengasas Hamas,
Syekh Ahmad Yassin merupakan pemimpin spiritual, pemimpin ruhi, orang yang membangkitkan semangat rakyat Palestin. Tetapi Dr. Abdul Aziz Rantisi merupakan perancang, merupakan mastermind, merupakan key player bagi Hamas itu sendiri. Tak lama lepas tu, lebih kurang dalam tempoh 3 minggu, beliau juga telah menjadi mangsa kekejaman Israel. Dia agak tragis. Saya pernah berjumpa orang yang menyaksikan siapa ni, Dr. Abdul Aziz Rantisi ditembak oleh tentera tentera Israel menggunakan Apache. Dia ni seorang jurugambar, juga merupakan anak aktivis Hamas. Dia kata dia baru lepas interview Dr. Aziz Rantisi, habis pukul 2 pagi. Dr. Aziz Rantisi, dia kata nak keluar pergi satu tempat lain. Dia keluar naik kereta, berhenti kat satu tempat, dia tukar kereta lain. Nak ikutkan dia boleh nak kelirukan orang. Berhenti kat traffic light, dekat traffic light, kebetulan rakan saya sedang memandu. Dia kata dia nampaklah, dia angkat tangan, Dr. Abdul Rantisi angkat tangan. Pada waktu itu dia kata nampak cahaya yang terang, helikopter Apache tembak. Di situ juga Dr. Abdul Rantisi telah gugur syahid. Tapi satu yang menarik mengenai dia, waktu tubuh dia dah penuh dengan peluru tu, dia sempat lagi beritahu ke orang, dia tunjukkan kat poket dia. Kat poket dia duit yang telah diberikan yang telah diberikan derma kepada rakyat Palestin supaya diselamatkan. Ini sikap seorang pejuang. Tetapi ini tidak berlaku kepada Fatah, tidak berlaku kepada rakan-rakan Yasir Arafat, tidak berlaku kepada Palestine Authority, yang mana duit yang telah disalurkan kepada rakyat mereka telah digunakan untuk membeli villa-villa di negara barat, digunakan untuk membeli harta yang banyak, dan akhirnya mereka memakan seluruh derma-derma yang telah diberikan kepada dunia, daripada dunia kepada rakyat Palestin. Tetapi ini tidak berlaku kepada Hamas. Malah lebih kita lihat Syekh Ahmad Yassin, kalau tuan-tuan baca bukunya, orang pergi ke rumahnya ramai yang menangis kerana rumahnya tak ada kapet. Rumahnya disitulah ruang tamu, disitulah dapur. Walaupun akaun di atas namanya orang masukkan duit kepada rakyat Palestin jutaan dolar banyaknya, tetapi beliau tak ambil satu sen pun. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggal satu sen pun kepada anak-anaknya. Anak-anaknya ramai yang tak dapat belajar universiti kerana beliau tak mampu nak bayar yuran universiti. Walaupun beliau boleh buat lebih daripada itu, kerana duit yang masuk melalui akaunnya nilainya berjuta dolar. Kesan daripada perjuangan ini kita lihat sokongan kepada Hamas semakin tinggi. Hamas yang telah mendapat sokongan rakyat melihat satu suasana baru di dalam politik Palestin. Gerakan Fatah yang menguasai Palestine Authority terlampau banyak korupsinya. Duit-duit rakyat habis mereka makan. Duit yang diberikan bantuan habis mereka makan. Dan rakyat sudah muak. Dan akhirnya kita lihat bermula pada tahun 2004 diadakan pilihan raya perbandaran. Macam kita pilihan raya ni lah, DUN. Pilihan raya DUN kat sana 4 pusingan. Kita sekali je kan, dia 4 pusingan. Di dalam 4 pusingan yang pertama, Hamas telah memutuskan untuk turut serta. Kerana apa? Hamas tidak mengharapkan untuk kuasa. Hamas tidak mengharapkan projek-projek dan tender-tender balak dan sebagainya. Hamas masuk di dalam politik jelas untuk menyelamatkan rakyat Palestin daripada terus ditindas oleh pemimpin-pemimpin gerakan Fatah yang rasuah dan juga korupsi, dan juga memakan harta rakyat Palestin dengan banyak sekali. Mereka masuk di dalam pilihan raya pertama, mereka telah mendapat 48% undi mengalahkan Fatah. Pilihan raya kedua berlaku kecurangan, berlaku penipuan. Itu pun mereka memenangi 34%. Pilihan raya ketiga menjangkaui 50%, dan pilihan raya keempat baru ni mereka telah memberikan pukulan maut kepada Fatah. Lantas mereka membincangkan apakah mereka akan masuk di dalam pemilihan ataupun di dalam pilihan raya legislatif untuk memilih kerajaan Palestin. Saya teringat bagaimana ketika pemimpin Hamas membuat kenyataan, dia kata dia minta umat Islam di seluruh dunia akan menerima apa saja keputusan Hamas, kerana Hamas tidak akan berganjak daripada 2 prinsip mereka. Pertama sekali, mereka akan berjuang sehingga Palestin dibebaskan daripada Israel, dan kedua, mereka tidak akan mengiktiraf negara Israel sampai bila-bila.
kerana Israel tidak layak untuk diiktiraf. Jadi tempoh untuk mereka turut serta dalam pilihan raya agak lama. Mereka bersyura, sehingga kan ada mengatakan di dalam mesyuarat tersebut berlaku tumbuk menumbuk untuk putuskan sama ada nak masuk pilihan raya ataupun tidak. Dan akhirnya mereka muncul dengan keputusan untuk masuk pilihan raya. Dan Alhamdulillah keputusan tersebut tepat. Kita lihat pada 25 Januari baru ni, Hamas yang pertama kali masuk ke dalam pilihan raya legislatif ataupun pilihan raya untuk menubuhkan Parlimen Palestin telah memenangi 74 kursi daripada 32 kursi. Fatah hanya memenangi 45 kursi saja. Ini menunjukkan Hamas boleh nak menubuhkan kerajaannya sendiri. Mengapa Hamas menang? Dia berbalik kepada 4 faktor utama. Yang pertamanya, Islam yang dibawa oleh Hamas itu, ideologi yang dibawa oleh Hamas itu ideologi yang sederhana, tidak terlampau jumud dan tidak terlampau liberal. Orang Palestin tidak percayakan kepada sekular lagi, kecuali segelintir. Dan orang Palestin tidak boleh menerima Islam yang keras. Islam yang dibawa oleh Hamas merupakan Islam berdasarkan manhaj yang sahih. Rakyat boleh terima. Keduanya, perjuangan Hamas untuk memerdekakan rakyat Palestin yang konsisten. Hamas tidak menerima sebarang rundingan dengan Israel jikalau rundingan tersebut untuk mengiktiraf negara Israel. Yang ketiganya, korupsi yang berlaku di dalam Fatah amat teruk. Rakyat tidak mahu lagi menerima pemimpin-pemimpin Fatah. Dan yang keempat, paling penting sekali, Hamas dikenali sebagai kumpulan yang menjaga kebajikan rakyat Palestin. Mereka menawarkan kerja-kerja kebajikan, memberikan diri rakyat Palestin itu lebih utama daripada diri-diri mereka sendiri, mengorbankan diri mereka demi kebajikan rakyat Palestin. 4 faktor utama ini telah menyebabkan Hamas telah menang dalam pilihan raya. Cuma persoalannya, selesai saja Hamas menang pilihan raya, negara-negara besar, kuasa-kuasa besar telah membuat kenyataan mengugut Hamas. Mereka tidak akan iktiraf Hamas. Mereka tidak akan berikan bantuan kepada Hamas. Mereka tidak akan salurkan lagi bantuan kepada rakyat Palestin kecuali Hamas terima 2 benda. Apa dia? Iktiraf Israel, dan kedua, tinggalkan senjata. Agak-agak apa Hamas punya respon? Saya amat kecewa baca di dalam website oleh Hizbut Tahrir. Dia sikap macam kata Ustaz Sri lah. Dia suka nak tengok orang kafir ketawakan saudara Islam sendiri. Dia kata Hamas masuk dalam perangkap sebab masuk pilihan raya. Kata sekarang ni Hamas serba salah, tak boleh buat keputusan. Tidak. Hamas konsisten. Hamas mengatakan, pertama sekali, kami tidak akan iktiraf Israel. Yang kedua, Hamas katakan, kami tak akan menerima tawaran Israel, tapi kami akan buat tawaran kami, iaitu kami bersedia untuk meletakkan senjata bersama dengan Israel, mengadakan gencatan senjata buat tempoh yang lama, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, hatta hari kiamat pun, dengan syarat kalau Israel start dulu, kami akan balas. Itulah gencatan senjata. Untuk mengiktiraf tidak. Khalid Mish'al mengatakan, kami tidak akan mengiktiraf penyamun-penyamun yang telah merompak tanah air kami. Lalu bila ditanyakan, bagaimana pula dengan ugutan Amerika, EU, dan juga beberapa negara seperti Mesir dan sebagainya untuk memutuskan bekalan kepada rakyat Palestin bantuan. Khalid Mish'al mengatakan dia tidak akan menggadaikan hak rakyat Palestin hanya untuk bantuan. Selama ni pun bantuan tak sampai. Bantuan banyak pergi kat Yasser Arafat dan rakan-rakannya. Jadi rakyat pun tak kisah. Kalau tak sampai bantuan pun mereka tak kisah. Dan sebelum pilihan raya pun rakyat telah diugut. Kalau mereka pilih Hamas, bantuan tak akan sampai. Tapi rakyat Palestin tidak inginkan bantuan. Mereka nakkan kemerdekaan negara mereka. Dan jelas bagi Hamas, mereka mengatakan kemenangan pilihan raya ini bukanlah kesudahan, bukanlah kemuncak. Dia hanya permulaan untuk membebaskan bumi Palestin. Bila Hamas buat tawaran ini, Amerika terkedu, Israel terkejut, dan juga EU terkejut. Mereka terperangkap. Israel sekarang ini berhadapan dengan dilema. Pada bulan Mac nanti akan berlaku pilihan raya. Pada waktu ini kena tentukan siapa
yang sanggup terima Hamas punya cadangan, mereka akan menang pilihan raya. Kenapa? Kerana rakyat Israel takut mati. Rakyat Israel tidak mahu diserang lagi oleh Hamas. Jadi pada mereka, tawaran mereka tidak diterima. Pada mereka, kerajaan Israel kena terima cadangan Hamas. Sekarang ini pun sudah berlaku dua kenyataan yang menarik. Parti Kadima, parti baru era Sharon, yang sekarang ini diketuai oleh pemangku Perdana Menterinya Ehud Olmert, mengatakan mereka akan undurkan tentera Israel dan juga rakyatnya daripada tebing barat kerana takut keselamatan mereka terancam sebab Hamas menang. Dengan harapan rakyat Israel akan sokong dia dalam pilihan raya. Dan parti buruh telah mengeluarkan kenyataan mereka bersedia untuk mengikut syarat Hamas. Jadi pilihan raya bulan Mac ini akan menentukan apakah yang akan berlaku. Cuma menarik kali ini ialah apa? Kalau dulu sebelum ini Palestin ditentukan oleh Israel punya polisi, tetapi sekarang Israel pula terpaksa ditentukan oleh polisi Hamas. Satu perkara menarik. Cuma yang menarik lagi ialah Khalid Mish'al menujukan mesejnya kepada umat Islam, kepada negara-negara Islam. Dia kata, wahai umat Islam, wahai saudara-saudaraku umat Islam seluruh dunia, Barat tak memberikan bantuan dan kami pun tak mengharapkannya. Tetapi tanggungjawab kamu untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestin yang sedang berhadapan dengan tentera Israel. Kamu kena berikan bantuan kepada rakyat Palestin di dalam usaha mereka untuk memerdekakan negara Palestin. Kamu bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestin untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa daripada dirobohkan dan ditukarkan untuk menjadi kuil mereka. Jadi kita membicarakan tentang apakah masa depan Hamas, apakah prospek Hamas. Clear, jelas Hamas akan tetap dengan pendiriannya. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, dia punya kerajaan kerajaan yang bakal dibina Hamas macam mana? Setakat ini Hamas bersikap begitu realistik. Hamas tak bercita-cita nak bulut seorang-seorang Palestin. Dia tak macam kita. Kita kalau dapat menang, habis orang lain mungkin tenang. Tak. Dia walaupun dia berhak untuk menubuhkan kerajaan, dia bagi offer. Fatah yang kalah, join sekali. Kami bagikan kamu jawatan-jawatan menteri yang tertentu, yang sesuai dengan pengalaman kamu. Parti-parti lain yang kecil-kecil, Jabhah Sya'biyah, parti sosialis dan sebagainya, kami pun boleh kasih kamu jawatan-jawatan yang sesuai dengan kepakaran kamu. Sebab Hamas, pada dia kemenangan pilihan raya ini bukan kemenangan Hamas, tetapi kemenangan rakyat Palestin. Kerajaan Palestin yang akan ditubuhkan bukan kerajaan Hamas, tetapi kerajaan rakyat Palestin. Kata dia, kemenangan ini hanyalah permulaan. Kesudahannya ialah dengan merdekanya seluruh bumi Palestin. Itulah janji Hamas kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan insya-Allah kita mengharapkan di masa hadapan supaya Hamas terus tetap committed dengan perjuangan mereka. Tetapi sekali lagi saya ingin mengulangi kata-kata Khalid Mish'al, mereka perlukan bantuan kita. Mereka perlukan bantuan. Bantuan ni jangan tuan-tuan terbayang nak kirim senjata, kirim, bukan. Dan tak juga kita bagi duit dekat siapa ni, dekat Hamas. Nanti Ibn Qayyim kena tutup pula Tetapi dengan cara kita kirimkan bantuan untuk meringankan beban mereka untuk menampung kem-kem pelarian rakyat Palestin, menanggung anak-anak yatim Palestin, dan juga menanggung balu-balu janda-janda yang terpaksa menanggung anak-anak mereka selepas suami-suami mereka mati syahid. Dan juga beberapa projek, terutamanya projek berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita dah kirimkan bantuan kepada mereka, telah ringan sikit beban mereka untuk memikirkan perkara-perkara tersebut. Menarik lagi, Khalid Mish'al menjanjikan kemenangan di Palestin ini adalah janji untuk pelarian Palestin yang jumlahnya 4 juta berada di Jordan, di Syria dan juga di Lebanon, hidup di dalam kamp pelarian, untuk mereka bawa pulang. Jadi itulah saja berkaitan dengan Hamas dan juga kemenangannya, dan kita mungkin akan buka pada soal jawab selepas ini. Cuma satu tayangan saya nak tunjukkan ataupun presentation berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa dan masa depan Masjid Al-Aqsa. Ini yang lebih penting. Boleh
Okey, boleh ni. Ini satu apa ni, bahan ataupun ceramah yang sentiasa saya berikan kat mana-mana untuk menyedarkan umat Islam tentang bahaya yang sedang menantikan Masjid Al-Aqsa. Kita tahu kedudukan Masjid Al-Aqsa dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, ia merupakan tempat Rasulullah SAW diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dan kemudian naik ke langit. Okey, terus. Dan kedudukan Masjid Al-Aqsa, kalau kita tahu, dia merupakan kiblat pertama umat Islam seperti mana diceritakan oleh Al-Barra' bin Azib di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana dia menceritakan umat Islam telah bersolat menghadap ke Masjid Al-Aqsa selama 16 ataupun 17 ataupun 18 bulan, sehinggalah turun surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan umat Islam supaya menghadap ke Kaabah. Dan juga Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang Rasulullah SAW janjikan digandakan pahala kalau kita bersolat di sana. Ada pelbagai riwayat, antara riwayat yang masyhur sekali ialah 500 kali ganda pahala. Dan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddu rihal illa ila salati masajid. Jangan kamu penat-penat nak pergi melancong kecuali pada 3 masjid, Al-Masjidul Haram, Masjid Haram, wa Masjidi Hadza, Masjid Nabawi, wal Masjid Al-Aqsa. Dan juga banyak hadis berkaitan dengan akhir zaman. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Masjid Al-Aqsa dan bumi Syam. Dan juga ia merupakan kawasan ribat ataupun tempat pertahanan antara umat Islam di dalam menentang musuh Islam sepanjang zaman. Boleh tanya, kat mana Masjid Al-Aqsa? Adakah masjid yang kubahnya hitam ataupun yang kuning? Ya? Hitam, bukan kuning. Okey. Dia sebenarnya Masjid Al-Aqsa semua yang ada dalam tembok. Kuning baik, hitam pun baik. Cuma masjid yang kubah hitam itu, masjid yang dibina oleh Saidina Umar. Dan tahun 16 Hijrah, ketika Saidina Umar berjaya mengislamkan bumi Palestin, Baitul Maqdis, kawasan ni asalnya jadi tempat buang sampah. Empire Roman jadikan tempat buang sampah. Saidina Umar terpaksa angkat sampah dengan jubahnya sendiri, buang. Selepas itu dibinakan masjid. Masjid ini ada beberapa nama. Antaranya nama sebagai Masjid Omar ataupun dipanggil sebagai Masjid Qibli. Yang belakang tu dipanggil Qubbatus Sahra, kubah batu. Kerana ianya dibina di atas batu yang Rasulullah SAW mi'raj ke langit. Dan ini tempat solat muslimat. Dan kalau solat Jumaat dan sebagainya penuh kat kawasan ni. Okey, teruskan. Ni kelebihan Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama salah satu dari 3 masjid. Okay. Jadi Masjid Al-Aqsa terlampau signifikan dalam akidah umat Islam. Dan penting, umat Islam sepanjang zaman mempertahankannya. Kita lihat di zaman Salahuddin Al-Ayyubi 1099, tentera salib daripada Eropah pernah datang menjajah. Lebih kurang 90 tahun selepas itu, Salahuddin Al-Ayyubi telah memerdekakannya, dan menukarkannya kembali menjadi masjid. Kerana di zaman tentera salib itu dia ditukarkan menjadi kandang kuda. Okey. Dan berterusan dia menjadi milik umat Islam sehinggalah kita lihat datangnya gerakan Zionis daripada Eropah, gerakan Yahudi yang ingin menubuhkan negara Israel. Betul ya? Okey. Gerakan Zionis ditubuhkan oleh pertubuhan Yahudi sekular pada tahun 1897. Mereka bertujuan untuk membawa orang Yahudi pulang ke Palestin. Kerana menurut mereka Palestin merupakan tanah atuk nenek moyang. Dan ini sebenarnya bersalahan dengan akidah orang Yahudi. Percaya tak? Mereka buat gerakan Zionis melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah orang Yahudi. Mengikut akidah Yahudi, mereka hanya akan pulang ke bumi Palestin apabila munculnya Mesias ataupun penyelamat. Jadi kalau ada sebarang usaha untuk pulang ke bumi Palestin sebelum munculnya Mesias, ianya adalah sesuatu usaha yang melawan qada dan qadar. Tetapi kalau kita lihat gerakan Zionis yang diketuai oleh Theodor Herzl,
yang merupakan seorang atheist, dia tak percayakan Tuhan, tetapi nasionalis nombor 1. Pernah sekali dia mesyuarat dengan ulama-ulama Yahudi, Rabai Yahudi. Dia makan sandwich babi. Orang Yahudi tak ada makan babi. Dia makan babi, dia pegang tangan kiri, dia makan sambil jalan, sambil berdiri. Dia kata, kita nak balik ke Palestin. Lepas tu, lepas mesyuarat tu, ulama-ulama Yahudi telah mengeluarkan fatwa bahawa Theodor Herzl merupakan seorang yang kafir. Tetapi sayangnya gerakan beliau mendapat sokongan yang banyak, terutamanya daripada golongan Kristian Zionis. Kalau tuan-tuan merasakan Yahudi ni jahat, sebenarnya yang berada di belakang negara Israel, berada di belakang gerakan Zionis, bukannya orang Yahudi, golongan Kristian Zionis. Mereka lebih bahaya. Golongan Kristian Protestan, Kristian Evangelis. Kerana golongan Evangelis ini mereka percaya kepada satu akidah. Akidah mereka, sebelum hari kiamat akan berlakunya happy millennium. Millennium yang gembira, 1000 tahun yang gembira. Pernah dengar ni? Ya, tak pernah dengar tak apalah, bukannya rukun iman kita pun. Mereka katakan 1000 tahun gembira ni tidak akan berlaku kecuali selepas turunnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa untuk turun, dia kena berlaku 2 perkara. Pertama sekali, orang Yahudi pulang ke bumi Palestin, menubuhkan negara Israel dan menubuhkan kembali kuilnya. Dan kedua, berlaku perang besar di antara orang Arab dengan orang Israel, dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi akan menang perang. Lepas tu apa berlaku? Jesus ataupun Nabi Isa akan bunuh orang-orang Yahudi ini. Lalu hiduplah manusia dalam keadaan yang gembira selama 1000 tahun. Jadi mereka berusaha untuk mengumpulkan orang Yahudi pulang ke bumi Palestin untuk dibunuh oleh Nabi Isa dan memudahkan kerja Nabi Isa. Tapi golongan Kristian Zionis ini, dia saling bekerjasama dengan golongan Yahudi Zionis. Akhirnya mereka berjaya mendapatkan bumi Palestin melalui deklarasi Balfour, melalui bahasa-bahasa bersatu dan sebagainya. Kita lihat apakah matlamat utama gerakan Zionis. Ini dia punya gambar MT dia lah, majlis tertinggi dia. Ada presiden, ketua wanita, pemuda, putera, semua adalah kat sana. Okey, ini dia punya impian dia, iaitu untuk menubuhkan negara Israel Raya yang kawasan di Belit Ular tu. Mesir termasuk dalamnya Madinah. Golda Meir, presiden wanita pertama Israel, ketika diri kat pelabuhan Aqabah di Jordan, beliau tengok Arab Saudi. Dia boleh kata apa? Dia kata, daripada sini aku dapat hidu tulang belulang atuk nenek aku kat Yathrib, kat Madinah. Aku akan tawan Madinah satu hari nanti, dia kata. Dan Moshe Dayan yang mata satu tu, ketika dalam ucapannya ketika penubuhan negara Israel, mengatakan hari ini kita tawan Masjid Al-Aqsa, hari ini kita tawan Jerusalem, esok kita tawan Mekah dan Madinah. Betul Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nak bina kuil mereka. Atas tu gambar Masjid Al-Aqsa, mereka nak robohkan dan nak bina kuil. Kuil yang kunonnya dibina oleh Nabi Sulaiman. Betul kan? Ini gambaran kuil yang mereka nak bina. Ini tak real lagi, yang tertunjuk lagi. Ini gambar dia. Kalau mereka robohkan masjid, mereka akan bina kuil seperti ini. Inilah cita-cita gerakan Zionis yang pada hari ini mereka menguasai negara Israel. Betul? Ini antara pemimpin-pemimpin mereka. Dan bukti daripada kata-kata mereka yang mereka ingin menawan Baitul Maqdis dan juga mendirikan temple ataupun kuil tersebut. Dia pernah dituduh mengkhianati perjuangan Zionis kerana dia nak pindahkan negara Palestin ke Uganda. Jadi orang jumpa dia kata tidak. Dia kata celaka tangan kiri aku, celaka tangan kanan aku jikalau aku lupakan Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Maksudnya memang itu dia punya fundamental perjuangannya. Betul. David Ben Gurion, dia mengatakan tidak ada Israel tanpa Jerusalem dan tidak ada Jerusalem tanpa temple. Maksudnya kalau sekarang ini mereka sentiasa mengatakan Baitul Maqdis, di mana di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa, adalah ibu kota Israel. Dan ibu kota ini tidak akan sah kecuali adanya kuil mereka. Betul? Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, mengatakan Jerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi.
Ariel, the butcher Sharon. Jerusalem sentiasa milik Israel, dan Israel tidak akan ada tanpa Jerusalem. Okey, jadi mereka telah merancangkan beberapa langkah untuk menawan Masjid Al-Aqsa. Percubaan pertama semenjak tahun 1929 lagi oleh sebuah pertubuhan Kakhanah yang sehingga hari ini merupakan NGO rasmi ataupun NGO yang berdaftar di Israel. Mereka serang Masjid Al-Aqsa untuk tawan, tetapi umat Islam berjaya pertahankan. Peperangan berlaku 15 hari 15 malam, 300 orang telah terkorban. Ni pada hari ini mereka punya pertubuhan. Itu dia punya apa ni? Dia punya ketua sekarang, Maya Kahane nama dia. Tu kan? Budak-budak mereka doktrin untuk benci Arab, untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Okey. Jadi selepas kegagalan mereka yang kali pertama, mereka terus pada kekalahan tentera Arab kepada negara Israel tahun 1967. Perkara pertama mereka lakukan ialah menawan Masjid Al-Aqsa. Tentera dia masuk Masjid Al-Aqsa, seterusnya mereka masuk menaiki lori ke Qubatus Sahra. Ini tak apa lagi, tengok gambar seterusnya. Mereka menari-nari di dalam Masjid Al-Aqsa selepas mereka dapat tawan. Ini gambar tahun 67. Semenjak itu sehingga kini Masjid Al-Aqsa berada di dalam kekuasaan mereka. Apa mereka lakukan? Mereka tukarkan tembok sebelah barat yang dinamakan tembok Burak, yang tempat Nabi ikat buraknya, ditukarkan menjadi tembok menangis mereka. Mereka solat dekat sini, mereka tunaikan haji dekat sini, dan ini jadi tempat suci. Orang Islam tak boleh pergi. Itu mereka sedang bersolat lah. Teruskan lagi. Muslim Salji pun dia pun pergi solat juga. Okey. Langkah kedua, mereka menggali terowong. Sekarang ini menjangkaui 488 meter. Ini lama punya. 400 meter ni tahun 2000 punya. Sekarang ni telah menjangkaui 488 meter di bawah Masjid Al-Aqsa. Apa tujuan dia gali? Nak melemahkan binaan Masjid Al-Aqsa dengan tujuan kalau Masjid Al-Aqsa dah lemah binaannya, dia akan reput dan akan roboh sendiri. Okey, betul kan? Kawasan kuning tu kawasan yang mereka gali. Teruskan lagi. Kenal tak pakcik ni? Pakcik janggut ni. Nama dia Syekh Raid Salah. Syekh Raid Salah. Mawi kenal lah? Ustaz Sri pun kenal Mawi. Kalau orang kata tak kenal Mawi, orang Malaysia jahil sungguh lah, ataupun orang buta. Macam lah apa Syarifah ini kata dia tak kenal Siti Nurhaliza kan. Okey, Syekh Raid Salah jasanya amat besar pada Masjid Al-Aqsa. Gelarannya Syekhul Aqsa. Gelaran dia adalah Syekhul Aqsa. Pertama sekali, dia yang paling banyak mendedahkan usaha-usaha jahat golongan Yahudi untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Beberapa kali percubaan nak letupkan Masjid Al-Aqsa, 2-3 tan bom mereka letak, berjaya digagalkan oleh Syekh Raid Salah. Dan juga antara jasa dia paling besar, dia membina tapak kedua Masjid Al-Aqsa. Setelah tahun 1967 ditutup kawasan tersebut. Masjid Al-Aqsa 2 tingkat, tapi tingkat bawahnya ketika Israel dapat tawan, dia simen, orang tak boleh masuk, terbiar. Syekh Raid Salah semenjak tahun 2001, apa dia buat? Dia telah membina kembali kawasan masjid itu dengan cara paling licik. Dia anjurkan supaya rakyat Palestin menziarahi Masjid Al-Aqsa setiap minggu. Setiap minggu, hari Sabtu dan Ahad, akan ada orang pergi ziarah Masjid Al-Aqsa daripada kampung-kampung, daripada semua tempat. Macam kita lah, orang bawa apa? Bawa orang daripada kampung pergi Putrajaya macam tu kan. Makcik daripada Baling, daripada Sik, uish cantiknya masjid macam itu. Dia bawa pergi ziarah Masjid Al-Aqsa untuk menyahut seruan Rasulullah SAW. Dan setiap orang yang ziarah bawa satu uncang simen. 3 tahun secara senyap, Israel tak tahu. Akhirnya pada tahun 2003 siap pembinaan tapak kedua Masjid Al-Aqsa. Israel hanya tahu apabila kerajaan Saudi kirimkan pemadani melalui pelabuhan. Dia kata, nak buat apa? Untuk tingkat 2 Masjid Al-Aqsa. Tapi bayaran yang terpaksa dibayar oleh
Raid Salah amat tinggi dia telah dipenjarakan. Dia telah dipenjarakan hanya kerana apa? Usaha dia membina semula tingkat kedua Masjid Al-Aqsa. Tahun lepas dia dibebaskan dengan syarat dia tidak boleh pulang ke Masjid Al-Aqsa semula. Antara jasa dia paling besar juga ialah dia melancarkan kempen Selamatkan Al-Aqsa. Dan kita rasa ini sebahagian daripada kempen yang saya bawa ni adalah rentetan daripada apa yang telah dilakukan oleh Syekh Raid Salah yang berada di Palestin. Dia tunjukkan apa, tuan-tuan? Apa dia tunjukkan tu? Dia tunjukkan bahan kimia. Bahan kimia yang diletakkan dekat batu-batu tu untuk mereputkan batu-batu tersebut. Dan Masjid Al-Aqsa sekarang ni dah retak 1000 dah. Dah retak. Bila-bila masa saja akan roboh. Dan pengganda-pengganda Yahudi meletakkan tahun 2007 untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa dan bina kuil mereka. Teruskan lagi ini. Kemudian 21 Ogos 69 Masjid Al-Aqsa pernah dibakar. Dan tarikh 21 Ogos diisytiharkan sebagai tarikh memperingati Masjid Al-Aqsa. Sebulan selepas ini, ingat tak apa berlaku? Bulan September 1989, OIC ditubuhkan. OIC ditubuhkan dengan tujuan satu saja, untuk menyatukan umat Islam seluruh dunia untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Tetapi sayangnya ketika Kuala Lumpur menjadi pengurusi OIC, tidak ada satu resolusi pun berkaitan Masjid Al-Aqsa diluluskan. Walaupun Masjid Al-Aqsa dah nak bubuh dah ni. Terus antara yang terbakar tu mimbar yang dibina semenjak zaman Salahuddin Al-Ayyubi lagi. Mimbar tersebut. Kemudian langkah keempat, gerakan-gerakan Yahudi ekstremis ini telah meletakkan batu asas untuk menubuhkan kuil mereka. Tahun 89 Mac 2001 mereka letak kali kedua. Terus lagi ni, ini merupakan batu asas mereka. Benda ni kalau ditubuhkan kuil mereka, kalau dibina kuil, ini merupakan perkara asasi yang mereka kena ada. Namanya menorah, iaitu tapak lilin. Jadi mereka dah letak tu menunjukkan tak lama lagi kuil akan siap. Dan bulan lepas Syekh Raid Salah telah buat kenyataan media mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa mereka telah ada satu kompleks yang dijadikan kuil orang Yahudi. Dan sehingga kini kalau kita perasan media-media barat, kalau kita buka Astro tu, BBC, CNN, dia tak panggil Al-Aqsa Mosque lagi. Dia panggil apa? The Mount Temple, Temple of Mount. Dia tak panggil Masjid Al-Aqsa. Maksudnya berjayanya lobi Yahudi. Sedangkan dekat atas tu masjid, tapi mereka tak adres masjid, mereka adres apa yang ada di bawah masjid. Syekh Raid Salah telah buat kenyataan akhbar mengingatkan umat Islam seluruh dunia bahawa Masjid Al-Aqsa dah berada kat tahap paling penghujung bahayanya. Betul kan? Ni tahun berikutnya semakin bertambah bilangan orang yang datang, ataupun semakin besar lagi kawasan yang mereka nak jadikan kuil, dan sekarang ni bertambah besar lagi. Langkah kelima, persiapan kumpulan-kumpulan haikal. Kumpulan-kumpulan kuil ni mereka melakukan pelbagai cara. Ada yang tukang kutip dana, ada yang tukang latih pak imam dan juga ustaz-ustaz yang bakal menguruskan kuil mereka nanti. Ada yang bertujuan untuk membina architecture, ada yang tukang buat baju. Dah lengkap. Dan ada kumpulan yang paling radikal sekali. Sekarang ini mereka pergi mana-mana ataupun mesyuarat mereka akan pakai baju kontrak-kontrak yang tulis kat belakangnya Temple Under Construction. Dan kalau pergi mesyuarat, mereka akan bawa tukul-tukul dan juga alat-alat binaan dengan slogan kata, hari ni juga jangan tunggu lagi. Maksudnya apa? Hari ni juga kita kena robohkan, jangan tunggu lagi. Maksudnya mereka buat kerja serius, pagi, petang, siang, malam. Kita akan cuba lihat angka-angka dia. Dan mereka juga telah membina haikal tiruan yang letaknya tak jauh daripada Masjid Al-Aqsa, tapi tak pernah masuk media. Kerana kalau masuk media, umat Islam akan marah. Kita lihat bilangan dia. Daripada tahun 90 asalnya 60 orang saja. Tahun 2000 50,000, dan tahun 2005 yang lepas bilangan mereka dah hampir mencecah 500,000 juta. Golongan yang menyeru supaya Masjid Al-Aqsa dirobohkan dan dibina kuil. Ini baju pengawal mereka yang telah disiapkan bila-bila masa saja nak pakai jikalau Masjid Al-Aqsa dah roboh dan dibina kuil mereka. Ini kita katakan tadi apa? Batu asas dia tadi.
Ini gambaran di dalam kuil yang mereka nak bina nanti. Ada tapak lilin. Ini baju mereka punya padri ataupun kohanim. Pak Bilal, Pak Noja, mereka kena pakai baju ni lah. Dah siap. Dan mesin nak buat baju pun dah siap. Maksudnya mereka buat kerja serius lah. Tengokkan lagi. Ini yang saya katakan replika yang letaknya dekat Hotel Land. Hotel Land tu betul-betul kat sebelah Masjid Al-Aqsa. Replika macam ini dan mereka praktis tiap-tiap hari kat sini. Apa upacara mereka nak lakukan? Macam kita solat 5 waktu, mereka ada upacara sembelih. Tiap-tiap hari ada sembelih dan sebuah syarikat plastik daripada Texas tiap-tiap tahun bekalkan lembu-lembu tiruan yang dibuat daripada plastik untuk mereka melatih. Betul je, dia buat serius. Dan ni bilangan derma dana yang diberikan daripada Amerika, daripada pertubuhan-pertubuhan Kristian Zionis dan Yahudi Zionis kepada kumpulan-kumpulan ini setiap tahun agak-agak berapa juta. Bagilah angka kasar. Agak-agak berapa juta? 900 juta setahun. 900 juta. Usaha dia sama ada nak membuat persiapan kumpulan ini ataupun membeli tanah-tanah di Baitul Maqdis, ataupun dia halau orang-orang Islam keluar, mereka robohkan rumah dan bina rumah kembali. Tapi orang Islam kat sana pandai. Dan orang Yahudi ni tak semua mereka nak percaya benda ni pun. Ramai mereka dapat rumah percuma, mereka jual, mereka lari balik pergi Amerika. Jadi sekarang ni antara usaha umat Islam membeli kembali tanah di bumi Baitul Maqdis. Okey. Ni antara mereka punya mesyuarat agung lah, perhimpunan mereka. Teruskan lagi. Ni antara pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin kumpulan yang nak bina apa ni, kuil. Terus lagi. Ini pelapis-pelapis mereka, budak-budak kecil. Dan saya ada satu video, saya dah hilang tengah nak cari semula, bagaimana dia ambil gambar, dia latih budak-budak ni naik bas pergi sekolah. Dia nyanyi lagu apa? Dia kata, dengan tangan ini aku akan koyakkan daging orang Islam, dengan gigi ni aku akan makan, dengan kaki ni aku akan pijak. Orang Islam tak layak berada di sini, bumi ini milik kita. Dia nyanyi tu setiap pergi sekolah. Macam budak kita lah nyanyi lagu Jalur Gemilang apa kan. Ini mereka punya pertubuhan. Siapa ada musical band juga. So okay, langkah ke-6 ni kita dah biasa tengok, membunuh rakyat Palestin setiap hari. Dan kebanyakan dibunuh, kalau kita perasan, budak-budak kecil. Baru ni menarik ya, ketika Hamas menang, CNN temu ramah salah seorang juru cakap media Hamas. Dia tanya satu soalan, dia tanya dua soalan. Adakah korang akan berjanji damai dengan Israel? Dia jawab, kalau Israel sanggup letak senjata, baru Hamas letak senjata. Tapi tahun 2003 Hamas offer Israel letak senjata, dia bunuh orang besar Hamas. Habis CNN tanya dia lagi, adakah Hamas akan berhenti meletupkan diri? Dia jawab simple je. Dia kata Hamas dah berhenti letupkan diri semenjak 2 tahun dulu. Hamas tak ada letup. Kalau ada letupkan, itu bukan Hamas punya kerja. Itu jihad Islami ataupun Fatah. Dan Hamas, daripada dia letupkan diri, dia hanya bunuh 300 lebih, dan kebanyakan tentera Israel. Dia kata, kenapa kau tanya aku ini, sedangkan Israel bunuh 4,000 orang Islam, 1,000 dia punya kanak-kanak. CNN cakap, okay, thank you for now. Tu habis. Betul, teruk mereka. Tapi bagus mereka bijak gunakan peluang yang ada lah. Jadi ramai yang terbunuh kanak-kanak. Okay. 75,000 yang cedera adalah kanak-kanak, 1,000 lebih yang terbunuh adalah kanak-kanak. Dan dalam penjara Israel sendiri terdapat 800 tahanan wanita dan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Okay. Ni sekolah ni yang diserang. Sekolah yang diserang. Nanti kita lihat kesannya, budak mati dalam timbunan. Kita bayang anak kita pergi sekolah, sekolah kena serang. Betul? Ni antara kanak-kanak yang tertimbus. Kanak-kanak yang mati. Ni diserang di rumah. Teruskan lagi. Bayi kecil pun menjadi mangsa. Dan bila ditanyakan kepada orang Israel kenapa mereka bunuh bayi kecil, dia kata ini potensi untuk menjadi teroris di masa hadapan. Okay. Langkah ke-7, menyahudikan Al-Quds. Pelbagai cara mereka ambil, mereka menghalau orang Islam keluar, merampas tanah dan sebagainya. Macam saya ceritakan tadi. Sekarang ni antara usaha kita ialah membantu orang Islam di dalam Baitul Maqdis, di dalam Al-Quds, untuk tidak keluar, walau dengan apa cara sekalipun.
Dan juga kita membantu mereka untuk membeli tanah di dalam Baitul Maqdis. Dan kita lihat 435 keluarga telah dirobohkan rumah mereka. 13% saja milik orang Arab. So, sekali lagi, yang biru tu asalnya sebelum 60, penempatan mereka mendominisasi Baitul Maqdis. So, sekali lagi, okey, 750,000 telah dilarang memasuki Quds, 50,000 dibuang daerah, 600,000 dilucutkan kerakyatan. Maksudnya mereka kena halau keluar daripada kota Baitul Maqdis. Populasi Al-Quds sekarang ini 400,000 Yahudi, 70,000 Palestin. Dan ini sebelum pembinaan tembok. Sekarang ni tembok dibina betul-betul untuk memisahkan penempatan umat Islam dengan Masjid Al-Aqsa. Umat Islam tak boleh nak pergi Masjid Al-Aqsa sekarang. Teruskan lagi. Ini mereka yang telah dirobohkan rumah dan dihalau, terpaksa duduk dalam kemah. Tu kan? Anak-anak terpaksa belajar di dalam kemah juga. Kita kalau anak-anak kita sekolah kena roboh, seronok lah tak pergi sekolah. Mereka tak. Buat sekolah dalam kemah, ataupun cikgu-cikgu buat sekolah di rumah-rumah mereka sendiri. Tu kan? Okay, ni langkah ke-8, mengurangkan bilangan Muslim ke Masjid Al-Aqsa. Di bawah 45 tahun tak boleh pergi. Saya rasa kalau kat sini separuh je yang boleh pergi masuk Masjid Al-Aqsa. Orang muda seperti kami tak boleh masuk. Rakan saya umur dia 44 tahun. Dia pergi nak masuk tak boleh. Dia tengok IC, kata hang tak cukup umur lagi, kecil lagi. Di bulan puasa di bawah umur 60 tahun tak boleh solat. Hanya 60 tahun ke atas saja yang boleh menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Bayangkan, kita kalau masjid kat rumah kita tu, kita nak masuk kena check IC. Saya rasa orang yang tak pernah pergi masjid pun akan mengamuk. Tapi bayangkan, masjid ketiga suci umat Islam, ini yang berlaku pada mereka. Tentera mereka bebas masuk ke dalam masjid. Teruskan lagi. Pakcik ni kesian. Ni pakcik ni karkun, orang tabligh. Dia nak pergi masjid tak boleh, nak kena tembak. Percubaan meletupkan Masjid Al-Aqsa, macam kita ceritakan tadi. Dan ini tembok yang saya katakan tadi. Tembok memisahkan penempatan umat Islam daripada masjid. Betul kan? Okey, tindakan kita sekarang ini. Pertama sekali, kesedaran dan ilmu. Kita dah ada kesedaran, kita perlu tambahkan ilmu. Kita perlu peka terhadap apa yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Jangan hanya sekadar semangat tanpa mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Dan jangan hanya sekadar semangat tetapi ilmu tak ada. Kalau kita lihat mujahid Hamas tadi, jangan ingat mereka ni pemuda tepi jalan, naik kutip, tak ada arah, ataupun semangat tak tentu wallah nak letupkan diri. Tidak. Pemilihan mereka untuk pergi bertembung dengan tentera Israel, untuk melakukan, hatta nak lepaskan roket dan sebagainya, nak meletupkan diri, bukan sembarangan. Dia kena melalui beberapa tapisan. Biasanya mereka yang hafalan Qurannya, mereka yang bangun qiyamul lail malamnya, mereka yang cemerlang dalam pelajarannya, mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi. Sebab tu kita lihat Hamas ni agak berbeza dengan gerakan Islam yang lain. Dari segi akidah mereka settle, dari segi manhaj mereka clear. Sampai saya pernah tanya dengan beberapa rakan dekat sana, kata, korang dekat Palestin ni tak ada ke macam gerakan takfir apa? Tak ada, dia kata, sebab kami semua clear dari segi akidah. Dari segi akidah semua clear. Tak ada benda khurafat. Lagilah tak ada. Pakai tangkal-tangkal kot macam orang Melayu, bawa tangkal takluk peluru ke, parang terbang dan sebagainya. Dia tak ada, tu hampa je orang Melayu. Kita orang tak ada pun. Kita orang semua nak masuk syurga kan. Kalau dah kebal tu nak masuk syurga, macam mana masuk neraka ada. Yang kedua, prihatin kepada masjid kita. Kalau kita tidak prihatin kepada masjid kita, apatah lagi kita nak prihatin kepada Masjid Al-Aqsa. Sebarluaskan maklumat dan bantuan kewangan. Sekarang ni saya dan juga rakan-rakan di dalam Institut Al-Quds yang berpusat di Beirut, kami melancarkan beberapa projek. Antara projek kami ialah menyelenggarakan Masjid Al-Aqsa dan juga melaksanakan projek-projek kebajikan untuk mereka yang tinggal di dalam Masjid Al-Aqsa. Baru-baru ni saya sendiri telah berjanji untuk memberikan pledge sebanyak 60,000 kepada projek Masjid Al-Aqsa. Bukan saya lah, maksudnya mewakili rakyat Malaysia. Dan saya rasakan mungkin Ibn Qayyim sendiri boleh melakukan sesuatu sebagai usaha kita. Macam saya bincang dengan Ustaz Sri tadi, katakan mungkin kita boleh ambil satu projek, kalau tak Masjid Al-Aqsa pun, kita ambil projek menanggung anak yatim di kem-kem pelarian Palestin yang berada di Lebanon.
Kerana bila kita menanggung mereka, sekurang-kurangnya duit yang disalurkan kepada mereka boleh dikeluarkan untuk bantu Masjid Al-Aqsa dan penduduk di Quds. Dan mungkin kita boleh sediakan tabung. Setiap kali program kita, satu tabung khas, tabung tentang tabung berkaitan Al-Aqsa. Cukup setahun kita hantar di sana. Mungkin Ustaz Asri sendiri boleh pergi, saya bawa, bagi dekat pengurusi Institut Al-Quds, serahkan ni daripada rakyat negeri Pulau Pinang kepada Masjid Al-Aqsa. Ni antara kita boleh buat. Kenapa? Saya yakin di akhirat nanti Allah SWT akan persoalkan kita. Apa yang telah kita lakukan terhadap Masjid Al-Aqsa? Apa yang telah kita lakukan di dalam jihad untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa? Allah SWT akan persoalkan kita, apa yang telah kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang berjihad untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Sekurang-kurangnya kita bolehlah mengatakan, ya Allah, aku pernah lakukan sedikit benda ini, dan semoga ia akan menjadi alasan untuk menempatkan kita ke dalam syurga Allah SWT. Dan akhir sekali, boykot barangan Zionis dan Amerika. Dan tak lupa juga untuk kita doakan di dalam setiap solat-solat kita, dan juga di dalam setiap solat tahajud kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Next, kalau ada maklumat lanjut, bolehlah layari laman web ini, www.palestinekini.info. Saya rasa cukuplah setakat tu, dan minta maaf kalau memboringkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan semula kepada pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal jawab tak ada? Ada soal jawab. Tak ada lagi betul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Mazli Malik. Tuan-tuan, insyaAllah kita buka ruang untuk soal jawab. Dan kemudian daripada itu, tuan-tuan, kita insyaAllah kita kutip sikit hari ini. Terus sikit ni banyak mana dah untuk Al-Aqsa, dan tabung insyaAllah Syekh Hussein belum tak depan. Siapa ada soalan silakan. Nanti minta Ustaz Asri tambah. Saya menarik selalu bila kita tak cakap macam tu, dah katakan ekonomi meleset lah, begitu ini dan sebagainya. Yang pertamanya, itu alasan ya, kalau nak buat macam-macam boleh buat, tak nak macam-macam alasan kita boleh buat kan. Cuma yang menarik kat sini kalau kita lihat bagaimana berjayanya Arab Saudi, ataupun bagaimana berjaya setengah negara Arab, malah Indonesia, dalam menjayakan boykot. Bila mereka boykotkan barang-barang ini, syarikat-syarikat tersebut menerima kesan. Bila menerima kesan, mereka tak nak rugi. Lalu apa mereka lakukan? Dekat Arab Saudi, setiap belian RM1 akan masuk ke tabung Palestin. Jadi duit mereka yang mereka bayar franchise kepada syarikat Amerika itu tak banyak mana sebenarnya. Tetapi duit yang pergi Palestin itu lebih. Berjayanya, terutama di Indonesia. Jadi kalau Kentucky Indonesia itu, sebelum ini diboykot, sekarang ini digalakkan untuk pergi. Sebab apa? Sebab derma mereka, hatta pemiliknya mengisytiharkan keuntungannya dihantar ke Palestin. Berjaya boykot. Tapi kita kat Malaysia, bila kita tak buat lagi pun, kita dah banyak gitu, akhirnya kita gagal. Dan di Malaysia antara contoh banyak benda boykot ke apa, ke memang paling tak berjaya. Sebab Malaysia boleh kan, boleh gagal. Allahuakbar. Bila dipaparkan gambar-gambar berkenaan dengan ancaman terhadap Masjid Al-Aqsa dengan kuil bawah bangunan pendedahan orang Israel. Jadi macam mana Hamas ini nak bangkit balik melakukan perusahaan untuk nak mungkin nak stopkan dengan kuil, nak buka balik
Hamas antara mereka punya objektif utama perjuangannya adalah untuk memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Itu memang dulu, kini dan selamanya lah. Jadi kalau kita lihat peluang mereka berada dalam kerajaan adalah peluang kepada mereka untuk sentiasa menjadi perhatian media. Kalau sebelum ini mereka tidak berpeluang untuk bercakap kepada media tentang apa yang akan berlaku terhadap Masjid Al-Aqsa, sekarang peluang lebih luas. Peluang lebih luas untuk memaksa masyarakat antarabangsa mengenakan tekanan terhadap Israel yang pertama. Dan yang kedua, persoalan bandar Baitul Maqdis ini agak menarik. Calon Hamas meletakkan 5 calon dekat Baitul Maqdis. Ditangkap calon-calon tu sebelum dah raya, tak kasih untuk bertanding. Menariknya 3 calon menang dan mereka berada dalam penjara sekarang. 3 calon menang. Dan menarik lagi, dekat Baitul Maqdis ada di antara calon yang menyokong Hamas adalah calon Kristian. Calon Kristian ramai yang masuk bertanding menggunakan tiket Hamas, ataupun dia namakan tiket, dia tak nama Hamas, dia punya At-Tahrir wal Islah, reformasi dan perubahan. Betul punya reformasi lah, kita reformasi sekali jalan kan. Jadi antara usaha mereka sekarang ni ialah memperbanyakkan umat Islam yang berada dalam Baitul Maqdis, dan kedua, meneruskan kempen supaya tembok itu dirobohkan. Dan yang paling penting sekali, membina kekuatan jikalau apa-apa berlaku, umat Islam akan sentiasa berada untuk mempertahankannya. Jadi antara tugas mereka, banyakkan beli tanah kat dalam tu, propaganda untuk umat Islam lebih peka terhadap Palestin, dan juga menggunakan segala ruang yang ada untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Lebih lanjut, kita tunggulah tengok apa mereka nak buat. Sebab saya pun bukannya amat kan, kita lebih-lebih. Dia akan serah. Dia tak akan serah. Sebab kat situ ada orang Yahudi. Yahudi takut kalau serah, Hamas dia tak akan balik balik. Dia akan serah orang Yahudi. Allah Allah. Ada lagi tuan-tuan? Belakang ada? Bila sebut tentang muslimat, tentang masa siapa ni tentang muslimat, satu berita baik antara wakil Hamas yang sekarang ni menjadi, dia bakal menjadi menteri. Dia jadi ahli parlimen Hamas, ialah ibu, seorang ibu yang namanya Ummu Farhat. Dia ni anaknya 3 orang telah mati dibunuh Israel. Anaknya yang terakhir, ketika nak pergi jihad lawan tentera Israel, dia antara yang bagi semangat. Dia tahu anak dia akan pergi untuk mati. Anak dia berjaya bunuh 5 komando Israel dan dia terkorban. Ummu Farhan dia cerita waktu anak dia nak pergi tu, dia dah widak dan sebagainya, anak dia dah berada kat depan musuh, anak dia telefon. Dia tak angkat. Dia kata kalau aku angkat telefon tu, aku akan cakap anak aku balik sekarang juga. Ibu kan. Tapi anak dia terus dan berjaya bunuh 5 komando Israel dan balik, dan anak dia seorang lagi berada kat dalam penjara Israel. Dan dia telah dilantik dan menang majoriti amat besar, sehingga gelaran dia sekarang ni adalah Ibu Palestin. Ummu Farhat, satu berita yang menarik, mungkin perempuan muslimat sekalian boleh cari kat internet, baca cerita tentang dia. Saya galakkan. Maksudnya dia rela dan ada pergi berjihad. Jadi gelarannya dulu ialah Khansah Palestin. Pernah dengar Khansah? Nampaknya anaknya dikirimkan untuk berjihad di zaman Sayyidina Umar, perang Qadisiyah, mati syahid anaknya. Waktu tu dia pun dah buta kan? Dia pun dah buta. Dan sekarang gelarannya ialah Ummu Palestiniyin, ibu orang-orang Palestin. Jadi ahli parlimen. Allah Allah.
Itu siapa ni, kenyataan yang dikeluarkan oleh golongan di dalam Israel yang kononnya inginkan kedamaian. Golongan ini mereka menyalahkan konflik yang berlaku Israel kepada dua golongan. Pertama, golongan Likud, dan kedua, golongan Hamas. Kadang-kadang dia kata Likud ni golongan ekstremis, Ariel Sharon, nak bunuh orang je kerja. Hamas nak bunuh orang Yahudi. Jadi dia kata kalau kedua-dua kumpulan ni tak ada, aman damai. Tapi itu bukan penyelesaian. Masalahnya negara Israel tetap ada. Orang Palestin masih hidup dalam pelarian, dan orang Palestin masih tak dapat anaknya. Jadi untuk mereka menjadikan cerita mereka sedap, dia kata Ariel Sharon lah bertanggungjawab membina Hamas. Sedangkan seperti mana saya katakan tadi, sejarah Hamas bukan bermula pada tahun 87. Ada tiba-tiba muncul Likud, bagi tidak. Dia muncul semenjak zaman 1948 lagi. Semenjak zaman Al-Banna. Hamas ni hanya sebahagian daripada fasa kemunculan. Sebelum itu mereka bergerak dalam bawah tanah. Itu saja. Di Mesir. Allah Allah. Okey tuan-tuan. Semalam Dr. Usama Hamdan, wakil Hamas di Lebanon, ditanyakan soalan yang serupa. Dia jawab menarik. Dia kata Hamas, umat Islam seluruh dunia bersama Hamas. Itu jawapannya. Umat Islam di seluruh dunia bersama Hamas dan sentiasa membantu Hamas. Maksudnya sama ada Iran ke Saudi ke Malaysia ke, bila sebut umat Islam, tak semesti kerajaan kan, sentiasa bersama Hamas dan akan membantu Hamas. Fiz, katanya No, that's fine. Alhamdulillah tak ada seorang ahli Hamas yang Syiah. Sebab Hamas macam saya katakan tadi, dia dari segi manhaj dia clear. Ikhwan Muslimin, akidah Salafiyah, dakwah dia berdasarkan dakwah Al-Banna, dan mereka percaya kepada perubahan secara tarbiyah, iaitu melalui pendidikan dan membawa perubahan masyarakat kepada perubahan negara. Dan keanggotaan Hamas begitu strict. Dia bukan keanggotaan parti umum isi borang dan sebagainya. Dia melalui sistem perkadiran, ikut usrahnya. Kemudian ada peringkat-peringkatnya, peringkat pertama, peringkat kedua, ketiga, keempat. Jadi melalui tapisan itu, elemen Syiah ke, elemen hatta elemen yang Sufi pun tak ada kat dalam tu, elemen yang pelik-pelik pun tak ada. Dia agak strict. Utamanya macam kita tengok Syekh Ahmad Yassin, dia amat strict dalam hal ini. Sebab nak memastikan kemenangan tu, manhaj kena betul. Allah Allah. Kalau Syiah tu Hizbullah dekat selatan Lebanon. Dia fenomena yang lain. Yang terulang, orang belakang tak dengar soalan. Yang mana? So, orang belakang tak tahu banyak tanya. Ada saudara kita tanya, ada tak Yahudi yang menentang kezaliman kerajaan Israel? Dia apakah yang akan maksudkan dengan kezaliman? Adakah kezaliman sebab dia bunuh orang di Palestin, ataupun penubuhan Israel itu sendiri sebagai kezaliman? Munculnya negara Israel merampas negara orang, menghalau rakyatnya keluar, adakah itu sebagai kezaliman? Kalau kita bagikan dua macam gini, kita akan clear. Kezaliman ada yang pertama tadi. Yang apa yang berlaku kecil-kecil ni, dia bunuh dan sebagainya, itu adalah bunga-bunga kezaliman. Kezaliman sebenarnya daripada akar umbinya, penubuhan negara Israel. Kalau kita bicarakan tentang penubuhan negara Israel, kita katakan Yahudi terbagi kepada dua kelompok di dunia ini. Pertama, Yahudi Zionis yang bersetuju dengan penubuhan Israel. Mereka bantu dengan wang ringgit, mereka berhijrah dan sebagainya. Mereka ini majoriti. Kedua, Yahudi Ortodoks, Yahudi beriman, yang berpegang dengan ajaran Yahudi sebenarnya, Yahudi Salafi lah ni, Yahudi Wahabi.
Mereka ini berpegang dengan ajaran kitab mereka yang menentang negara Israel, dan juga mereka mengatakan negara Israel merupakan negara haram. Ideologi Zionis adalah ideologi kafir, dan dia kata penubuhan negara Israel bertentangan dengan kitab Taurat. Kumpulan yang kecil, asalnya namanya Agudat Israel, kemudian ditukarkan menjadi Naturi Karta sekarang ini. Kecil tetapi sekarang makin mendapat sokongan di kalangan orang Yahudi. Antum bayangkan waktu dia datang ke ke Putrajaya, dia tidak diberikan peluang untuk berucap kecuali 5 minit saja. Wakil dia ni bulan Mac 2005 ni, 5 minit dia ambil peluang nak cakap. Pertama sekali dia kata negara Israel adalah haram. Israel merupakan punca kezaliman di seluruh dunia. Gerakan Zionis gerakan yang kafir. Cara penyelesaiannya adalah menyerahkan Palestin dan Baitul Maqdis kepada umat Islam, dan orang Yahudi hidup bersama umat Islam. Itu kat sini, dekat UK dia kata solusinya ialah dengan perubahan sebuah negara Islam yang diperintah oleh syariat Islam, dan kami bersedia untuk mengikutnya. Pernah sekali dia keluar kat TV Britain, komen orang Yahudi Israel, dia kata ini Hamas menyamar jadi Yahudi, dia kata. Ketika Dr. Yusuf Qaradawi telah cuba dihalang oleh lobi Zionis daripada bersidang di London untuk merasmikan penubuhan Majlis Ulama Islam Sedunia, kumpulan ini telah datang pergi ke London, buat kenyataan mengalu-alukan Dr. Qaradawi datang. Dia katakan teroris bukan Qaradawi, teroris itu Israel. Mereka pergi sambut Qaradawi, sampaikan dalam ucapan tersebut, dia cakap gini-gini. Qaradawi kata, orang ni Yahudi ke apa ni? Dan Qaradawi balik ke nak balik ke airport pun, mereka sambut, mereka peluk dan sebagainya. Kita harap golongan ni tak kuat sikit, tapi kalau makin ramai macam gini, bagus. Ini mungkin mereka adalah yang boleh membantu. Ada orang kata, ustaz boleh percaya ke takut dia bertipu? Tak apalah, tipu tak tipu, yang penting dia pun akhbar kat dunia kata Israel ni bukan Yahudi cukup. Allah SWT. Kita bagi apa nama penutup. Okay. Anda sebenarnya minta Ustaz Asri bagi penutup bagi saya. Okay. Rasa tak ada apa nak tutup. Banyak maklumat yang kita dapat malam ni dan pada hari ini, dan harapan adalah ialah supaya apa yang tuan-tuan dapat dan perempuan dapat sekalian, dia tak habis di sini. Dia tak habis di sini, dan semoga apa yang kita dengar ini akan memberikan semangat kepada kita, pertamanya untuk menambahkan ilmu kita, meningkatkan amalan kita, dan sentiasa berdoa pada Allah SWT supaya satu hari nanti Allah akan beri kita peluang untuk bersama-sama berjihad untuk membebaskan bumi Palestin, dan supaya kita bersama-sama dapat solat di Masjid Al-Aqsa, dan semoga Allah menghimpunkan kita di kalangan orang yang mati syahid di dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Masli. Cuma saya ada nak sebut beberapa perkara. Pertamanya, harap kita semua dapat bagi sumbangan. Yang kedua, Ustaz Masli ada menulis beberapa buku termasuk mengenai Palestin. Jadi harap di mana? Di luar. Jadi kita dapat membaca buku-buku itu, dia memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah bila ada perkembangan terbaru Palestin nanti kita akan panggil dia lagi untuk bersama-sama dengan kita. Yang berikutnya, saya ingin mengingatkan tuan-tuan, kita dalam bulan Muharram kita akan disunatkan berpuasa pada hari Tasu'ah dan Ashura, hari yang ke-9 dan ke-10. 9 ni pada hari Rabu dan 10 pada hari Khamis. Tuan-tuan semua dijemput untuk berbuka puasa. Ayo, Khamis pada hari Khamis tuan-tuan semua dijemput buka puasa di sini. Bawalah apa-apa yang tuan-tuan nak bawa supaya kita share bersama. Tapi lepas tu kita ada kuliah seperti biasa, dan kuliah pada malam tu kita akan bagi jamuan sikit, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh bawa lah kaum keluarga datang sama kita dengan kuliah, dan akhirnya kita akan makan bersama.
Kemudian tuan-tuan semua, oleh kerana puasa ni setahun sekali datang, sebaiknya kita puasa dua-dua, Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10, macam hadis Ibn Ammar dalam Sahih Muslim. 9 tuan-tuan puasa, 10 juga insyaAllah kita puasa. Cuma 10 yang buka puasa bersama dengan kita. Allah Ta'ala mudah-mudahan mengampun dosa kita yang lalu dan dosa kita yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pengumuman? Syahab ada pengumuman? Mana ada dapat idea? Dia ampun kan? Dia apa yang lalu?